Ada berapa orang? The meeting is being recorded. Got it. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Allahumma aftah alaina ya Allah. Allahumma aftah alaina ya Allah. Hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Allahumma inna as'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina min ahlina wa min al-ma'il barid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Amin. Rabbil alamin. Okay, muka surat 65. Ya. Surat 65. Surah Yusuf, itulah surah yang ke-12. Dakwah di sebalik tirai besi. Ini kalau kita lihat kepada tajuk ni, maknanya Nabi Yusuf sebagai seorang nabi, memanglah di antara tugas Nabi ialah berdakwah. Walau di mana pun. Walau di mana saja. Ngantuk kan Wah? Kita sudah cerita. Jadi Nabi ini walau di mana pun, makna tugas dia, tugas asasi dia ialah berdakwah. Sebab itu walau di mana pun, walau di sebalik tirai besi pun, mana dia menjalankan dakwah. Tapi dakwah mereka, dakwah Nabi-Nabi dah, dakwah yang bijaksana lah. Kita akan lihat bagaimana kebijaksanaan Nabi Yusuf di dalam menyampaikan dakwah yang disebut dalam buku ni dakwah fardiyah. Di dalam muka surat yang akan datang ni disebut dakwah fardiyah. Itu dakwah yang ditujukan kepada seseorang. Okey, surah memanglah surah Yusuf, surah yang ke-12. Kita boleh ingat dah sampai bila-bila. Orang tanya surah Yusuf, surah ke berapa? Surah ke-12. 12. Okey. Ustaz ni dia letak pantun ke apa ni pula ni. Tinggallah Yusuf di penjara bersama dua pegawai diraja. Ketika malam bermimpilah mereka, diminta Yusuf mentafsirkannya. Rupanya kedua yang masuk penjara selepas Yusuf ni adalah dua pegawai raja. Apa tugas mereka kita akan lihat nanti. Yusuf sedia mentafsirkannya, mula berdakwah kepada mereka, beriman kepada Allah yang Esa. Ajaran dibawa dari datuk moyangnya. Maksudnya Yusuf apabila diminta oleh kedua orang pegawai diraja ni tadi supaya mentafsir kami kedua-dua mimpi mereka tu. Jadi Yusuf sedia mentafsirkannya. Yusuf memang boleh sebut aja, boleh mentafsirkan pada masa tu juga. Tapi kita lihat bagaimana bijaknya Yusuf. Dia tak bagi tahu terus, tak mentafsirkan terus mimpi kedua-dua mereka itu. Tapi kita lihat dia tunggu sekejap sebab ada sebab dia. Nanti kita lihat apa sebabnya. Jadi Yusuf sedia mentafsirkannya, mula berdakwah kepada mereka. Sebab dia tak tafsirkan mimpi, dia nak dakwah dululah. Dia tak tafsirkan terus menerus mimpi mereka itu sebab dia nak berdakwah dulu.
Sebab ada sebabnya. Sebab kalau dia tafsir terus, bahaya. Sebab apa? Agaknya. Sebab apa agaknya? Biasa terbaca ada. Sebab apa? Kalau tafsir dulu. Ha? Kalau dia tafsir dulu. Kalau dia tafsir dulu, kalau dia bagi tahu dululah. Sebab kita tahu dia akan bagi tahu yang seorang yang mimpi pasal apa? Mimpi pasal bagi minum tu. Mimpi pasal bagi minum tu. Apa ni dia tafsiran dia, mana dia akan terus bagi minum lah kepada Raja raja tu. tu. Yang seorang lagi yang tafsir kata atas Burung kepala dia makan tu atas kepala. ada Burung. roti yang Ah. patuk atas tu. Hmm. Yang tu tafsir dia tak elok. Tafsir dia sebab dia akan Dibunuh. akan dibunuh. Jadi maknanya kalau dia tafsir awal-awal, mana sedangkan salah satu tafsir tu tidak menggembirakan. Jadi dia tunggu dulu, dia dakwah dulu. Buat satu Dakwah dah masuk Islam dululah maknanya. ya, Islamkan dulu. Dia Islamkan dulu pegawai tu. kan Islam dia dakwah je dulu. Dalam apa yang saya baca ni katanya depa ni tak masuk juga Islam. Dia dakwah juga. Ada yang kata masuk, ada yang kata tak masuk. Okey. Kemudian dia mula berdakwah kepada mereka, beriman kepada Allah yang Esa. Mana dia dalam ayat nanti ada disebut, makna suruh beriman kepada Allah yang Esa, ajaran dibawa dari datuk moyangnya. Dan disebutkan juga dalam Quran nanti, Nabi Yusuf ni dia mengakui bahawasanya ajaran iaitu beriman kepada Allah yang Esa ni adalah ajaran yang dibawa dari datuk nenek moyang dia, itulah daripada Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim, Ishak tok dia, Ibrahim tok nek dia, Ishak, dan daripada ayah dia Yakub. Yakub kan. Tu. Okey, kita pergi kepada tampannya dakwah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara ini bukan perkongsian tips menjadi tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini bukan kisah banduan yang berjaya meloloskan diri daripada tahanan kerana pertolongan Tuhan. Kisah ini ialah kisah benar. Kisah benar itu kisah dakwah fardiyah. Fardiyah, ini cara dakwah lah. Kita dakwah ni ada dakwah secara perseorangan, dan kita menyampaikan dakwah kita secara perseorangan, dan ada dakwah kita sampaikan secara jamaah kan. Kita sampaikan dakwah itu secara ramai, jamaah. Fardiyah, jamaiyah lawan dia. Di fardiyah ni maksudnya itu akan menyampaikan dakwah dia kepada dua ni lah. Dua pemuda, fatayan yang ada dalam penjara tu. Secara langsung kepada mereka. Yang paling tampan, dakwah fardiyah yang paling tampan pernah dikemukakan oleh seorang nabi kepada mereka yang terpenjara bersama dengannya. Inilah dia maknanya dakwah fardiyah ni, dia kata disampaikan oleh seorang nabi, yakni Nabi Yusuf lah, itu kepada mereka yang terpenjara bersama-sama dengannya. Itu apa yang akan disebut dalam ayat Quran di bawah ni. Kalau boleh sama-sama kita ada Quran, sebab kita mungkin kita akan nak tengok balik ayat-ayat. Ada. Kepada anak-anak muda Islam yang suka menunggu program untuk memulakan dakwah atau tidak mau berdakwah, melainkan selepas dilamar masuk ke dalam ni dia apa? Dia perlilah orang-orang sekarang ni. Masuk TV. Masuk TV barulah nak dakwah kan. Kan? Maknanya tugas kita ni memang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu tugas semua kita ni buat tugas.
sebagai pendakwa itu mengajak pada kebaikan. Jadi kepada anak muda Islam yang suka menunggu program untuk memulakan dakwah atau tidak mau berdakwah melainkan selepas dilamar masuk ke dalam kaca televisyen atau radio, kita akan ditegur melalui rakaman surah Yusuf ini. Maknanya Yusuf bukan mana pun, mana di penjara ni dia berdakwah ni. Okey, tengok ayat ni, ayat 36. Maknanya ayat 36 ni adalah datang selepas daripada cerita-cerita hari itulah. Cerita daripada awal Nabi Yusuf sampai dia dimasukkan dalam perigi buta, sampai dia dikutip oleh orang-orang yang orang yang musafir yang lalu kat tepi perigi itu. Terus bawa dia, jual dia sebagai hamba, jual kepada Al-Aziz, Putipar, apa nama? Putipar. Nama dia. Putipar. Kan? Al-Aziz Putipar. Al-Aziz tu jual kepada dia. Kemudian apa yang berlaku di rumah Al-Aziz bersama Zulaikha. Dan selepas berlaku tu, itulah dia pun dipenjarakan. Dia pun dipenjarakan. Macam mana dia boleh dipenjarakan? Kalau kita cuba fikir, cuba ingat. Macam mana dia boleh dipenjarakan? Siapa yang hukum dia? Zulaikha lah mendesak suami dia suruh dia penjara kan? Kan? Ya. Ada desakan daripada Zulaikha. Sebab Zulaikha kata, budak ni telah memalukan aku. Ni makna Yusuf ni lah. Telah memalukan aku dan memberitahukan kepada orang yang kononnya, Zulaikha kata yang kononnya akulah yang ajak dia. Akulah yang memujuk dia supaya ikut kehendakku. Sekarang aku nak bagi amaran. Bagi amaran kepada siapa? Bagi amaran kepada suami dia. Dia bagi amaran kepada suami dia. Macam kita sekarang lah ada kan. Ulak sana ada pin dia boleh kontrol suami dia. Ni Zulaikha ni. Dia kata aku bagi amaran kepada engkau. Wahai Putipar, aku bagi amaran. Sama ada aku keluar pergi hebahkan cerita ni kat orang ataupun ataupun kamu penjarakan budak ni. Sama ada aku hebahkan kepada orang ramai supaya perkara ini menjadi heboh ataupun engkau masukkan Yusuf ni ke penjara. Jadi Putipar pun bimbang-bimbang masukkanlah Yusuf di dalam penjara. Okeylah, itulah. Itu datanglah contoh ni ayat yang ke 36 ni. 36. Sebelum tu ada ayat apa sebelum tu? Sebelum daripada ayat masuk penjara ni. 23. Ayat 23 kata apa? Ayat 2. Okey. Yang satu lagi maknanya apa? Masuk penjara ni pun dan Nabi Yusuf memang suka masuk penjara. Suka dia dimasukkan ke dalam penjara. Pasal apa? Pasal apa dia suka? Walaupun itu mungkin satu hukuman yang kata berat lah juga bagi dia sebab kan dia yang buat salah. Dia tak buat salah pun. Tapi dia suka nak masuk penjara. Kenapa? Sebab dia kata dalam ayat yang ke-33 tu dia berdoa kepada Allah kan. Dia kata qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilai. Yusuf kata wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai
daripada mengikut ajakan mereka. Mana dia suka masuk penjara. Kenapa? Buat perempuan semua tengok dia buat ajak ke arah perzinaan. Kan? Kan sekat Zulaikha saja, perempuan-perempuan lain pun. Kan? Kat dalam istana tu. Jadi itulah dia takut. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka tu, perempuan tu, nescaya aku tertarik kepada mereka. Dan jadilah aku daripada orang yang jahil. Dia suka tu. Untuk mengelakkan daripada wanita-wanita, ataupun kalau dia tak masuk penjara pun, dia balik semula ke rumah Putipar tadi tu, balik semula ke rumah Al-Aziz dengan adanya Zulaikha lagilah, maknanya akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lah kan. Ya. Itu sebab dia. Berapa lama ada duduk dalam penjara? Berapa lama lah? Berapa Tak lama? tahu. Kita dah sebut dah itu kan. Yes, Ada ahli tafsir yang mengatakan 7 tahun. Ikrimah, ahli tafsir Ikrimah mengatakan 7 tahun. Ada yang kata 5 tahun. Lama tu. Okey. Kita tengok ayat yang ke-36. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Sambil tengok bahasa Arab lah. Sambil tengok bahasa Arab. Dakhala. Dakhala apa dia? Masuk. Kalau keluar apa? Bahasa Arab keluar apa dia? Kharaja kan? Allahumma dakhilni mudakhala sidqin wa akhraja sidqin. Dakhala. Dakhala tu fi'il madhi tu. Dakhalu. Jadi bila kata dakhala tu, dakhala ma'ahu sijna fatayan. Sijna makna dia penjara lah. Dan masuklah bersama-sama dengan Yusuf tu 2 orang pemuda fatayani. Kalau seorang pemuda fatayani 2 orang. Kalau ramai Fatih. Kan dalam surah Kahfi nanti ada Fatuna. fatayani. Fatayuna. Kalau dalam surah Kahfi dia sebut fityan. Innahum fityatun. Itu jamak. Dan ada satu jamak lagi, fityan. Jamak. 2 jamak dia. Dia ada 2 jamak dia. Okey, di sini fatayan 2 orang pemuda. 2 orang pemuda. Siapa 2 orang pemuda ni? Tadi kita sebutkan siapa dia 2 orang pemuda ni? Pegawai istana. Pegawai istana. Pegawai itu seorang bertugas sebagai penjaga makanan lah. Yang seorang bertugas sebagai menghidangkan minuman kepada raja. Seorang bagi minum, seorang bagi makan. Itu maksud 2 orang tu. Bila masuk, maknanya kedua-duanya tu qala ahaduhuma, terus cerita. Mereka dua-dua ni bercerita kepada Yusuf. Qala ahaduhuma, salah seorangnya. Qala, berkatalah ahadu, salah seorang daripada huma, salah seorang daripada keduanya. Inni arani a'siru khamra. Inni, sesungguhnya aku, arani, aku. Kalau ara makna aku melihat. Aku. Tapi maksud di sini kalau ni bermimpi lah. Aku bermimpi. Macam Yusuf awal-awal dulu kata, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku lihat 11. Makna aku mimpi lah 11 butir bintang. Ra'aitu. Ini
Inni arani. Aku bermimpi apa? Asiru Asiru khamra. khamra. Aku memerah anggur. Anggur. Khamra. Asiru khamra. Khamra asal makna dia apa? Khamra. Anggur bukan Makna anab. dia. Kan? Anab Ainab tu anggur. dibuat daripada apa? Ainab dibuat daripada apa? Oh, anab. Apa dia? Khamran ni dibuat daripada ainab. Khamran tu apa dia? Mabuk tu apa? Arak. 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 Oh. Jadi Allah sebut gitu kan. Inni arani a'siru khamra. Aku lihat aku ni memerah khamra. Aku memerah Betul memerah anggur. anggur kan. Mana memerah anggur, daripada anggur lah jadi khamran kan. Ini cakap dia kata segini apa ni, balaghah lah sikit. Mana dia sebut dulu, apa ni, yang apa ni, Anggur disebut arak dulu. disebut arak. Sebab arak tu mana asalnya ialah anggur. Aku bermimpi memerah anggur. Ada dalam setengah riwayat dia kata dia mimpi dia perah 3 apa panggil? 3 untai, 3 untai anggur. Maknanya 3 apa dia panggil? Kalau dalam gugusan ya, gugusan. Betul. Tangkai. Tangkai. Gugusan. Gugusan banyak bahasa- tangkai. Gugusan tu satu tangkai anggur tu panggil gugus. Gugus. Jadi banyak tangkai-tangkai kan. Bahasa lemah. Ada dalam setengah cerita dia kata dia perah tu lah 3 gugusan, 2 untai anggur, 3 untai anggur. Yang amat cantik. Dia perah anggur, apa ni, sampai jadi itulah. Maknanya boleh diminum oleh raja. Inni arani a'siru khamra. Dia kata aku mimpi aku memerah anggur. Kemudian yang seorang lagi pula, waqala al-akharu, dia berkata yang seorang lagi, yang lainnya, al-akhar tu makna yang lainnya. Inni arani. Lepas ini kita tak payah susah-susah dah, sebab kita faham, senang lah. Saya bermimpi, arani, saya melihat saya. Mana saya bermimpi, ahmilu, saya bawa, junjung, ahmilu, fauqa ra'si, fauqa apa? Fauqa atas kepala saya, atas, fauqa atas. Ra'sun kepala. kepala. Saya bawa atas kepala saya khubzan. Belajar lah roti. Bawa roti atas kepala. Dan roti itu tak kulu minhu tair. Roti itu dimakan oleh burung. Tair, burung. Tairan ababil. Dimakan oleh burung. Tu apa ni? 2 orang fatayan tadi memberitahu kepada Yusuf tentang mimpi mereka. Itu mereka pun kata kepada Yusuf, nabi'na. Naba'a, nabi daripada perkataan naba'a, surah naba, kita kata surah naba, berita, bagi tahu. Sungguhnya, kabarkanlah, nabi'na, kabarkanlah, beritakanlah, kabarkanlah kepada kami, nabi'na bita'wilihi ta'bir mimpi kami itu. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau daripada orang-orang yang berbuat baik. Inna naraka minal muhsinin. Okey. Itu dia. Dalam ayat 36 tu, maknanya 2 pemuda ni tadi menyatakan tentang mimpi mereka berdua dan meminta daripada Yusuf supaya mentakbirkan mimpi, sebab mereka kata Yusuf ni adalah
terdiri daripada orang yang muhsin, orang yang baik. Muhsin. Maksud muhsin di sini iaitu mereka lihat Yusuf ni dalam penjara tu dia adalah terkenal, luas pengetahuan dia. Bijaklah, orang yang bijak. Kebetulan dalam ayat ni pun ada disebutkan Allah kurniakan kepada dia hikmah, makna luas pengetahuan dia. Yang kedua, muhsin juga Nabi Yusuf ni, yang mereka lihat daripada Nabi Yusuf ni itulah Nabi Yusuf ni baik, budi bahasa dia baik. Budi bahasa dia baik. Akhlak maksudnya. Lembut cakap kan dengan mereka. Yalah, seorang nabi, dia nak menyampaikan dakwah ni kenalah budi bahasa yang baik. Dan termasuk dalam muhsinnya Nabi Yusuf ni, sebab dia ni kuat ibadat. Kuat ibadat. Siang, malam. Kuat ibadat. Siang dia buat ibadat. Malam pun lagilah kuat ibadat dia. Puasa pula tu. Siang dia puasa. Malam dia beribadah kepada Allah. Kuat ibadat dia. Kemudian yang keempat, mereka tengok Nabi Yusuf ni adalah tidak berhenti-henti. Tak henti-henti mengajak orang-orang yang ada dalam penjara tu, ajak kepada mengesahkan Allah. Ajak kepada mengesahkan Allah SWT. Itu mereka letakkan Nabi Yusuf ni di antara orang-orang yang muhsinin. Muhsin orang yang baik lah. Orang yang baik. Okey. Kemudian kita lihat ayat seterusnya. Tadi ayat 36. Faham kan? Faham, insya-Allah. Kalau saya suruh cerita pun boleh cerita dah tu. Memang boleh cerita dah. Agak. Orang masuk penjara. Apa mereka minta kepada Yusuf supaya tak bermimpi. Seorang mimpi ni. Kerana mereka melihat Nabi Yusuf ni adalah daripada orang-orang yang muhsinin. Yang terkenal dengan pengetahuan dia, luas pengetahuan dia, yang baik budi bahasa dia, kuat ibadah dia siang malam, ibadah, dan tidak berhenti-henti mengajak orang-orang yang dalam penjara tu mengesahkan Allah. Sebab pada masa tu pada masa tu mana ada orang ni yang beribadah seperti mana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia ikut ibadah seperti ibadah tok nenek dia, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Dan mereka ni Islam lah. Mereka yang ada penjara tu tak Islam lah, mana? Sebab mereka ini pada masa itu adalah mereka dalam penjara ni di mana? Penjara ni di mana? Di Mesir Mesir. kan? Ya. Di Mesir adalah pemerintahan Tukti. Firaun. Mana kan? Mana yang menyembah lembu, menyembah berhala kan? Yang menyembah Firaun pada ke? Begitulah juga orang-orang sebelah Palestin sana, mana menyembah berhala juga. Kemudian kita tengok ayat yang ke-37. Ayat ke-37 ni, qala. Siapa kata ni? Katalah dia Nabi Yusuf kata, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Kuma ni balik kepada siapa? Kuma. Dua orang tu lah.
Kalau ka seorang, kuma dua orang kamu. Qala la ya'tikuma ta'am. Kata. Tengok. Saya kata tadi. Dia tak jawab terus. Betul dia jawab lah terus. Jawab takwil mimpi itu. Kan? Ya. Tapi dia sebagai pendakwah yang bijak lah. Yang bijak. Dia tak sebut tu. Dia tak ceritakan terus apa ni, sedangkan dia tahu dah. Apa dia kata? Tiada kamu berdua mendapat makanan untuk kamu makan, melainkan aku mengkhabarkannya sebelum makanan itu datang kepada kamu berdua. Maksudnya, dia kata, aku tahu makanan yang akan dihantar kepada kita ni dalam penjara ni, aku tahu apa mak. Aku tak tengok, tapi aku tahu apa jenis makanan dia. Berapa banyak kamu akan makan. Apa jenis minuman dia. Macam tu. Mana aku tahu, aku boleh bagi tahu kepada kamu. La ya'tikuma ta'amun turzaqani illa nabba'atukuma bita'wilihi qabla an ya'tikuma. Aku boleh mengkhabarkan sebelum makanan itu datang kepada kamu berdua. Seperti kita tahu cerita juga, Nabi Isa pun boleh kan? Nabi Isa pun dia ada Allah berikan kelebihan kepada dia, mana mukjizat kepada dia, itu dia boleh tahu apa makanan yang disimpan di rumah. Nabi Isa. Nabi Isa tu yang kita dapati dalam surah Ali Imran ayat 49. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa ni dia tahu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah kamu. Samalah macam Nabi Yusuf ni, mana dia tahu apa makanan yang akan dihantar ke dalam penjara. Apa jenis makanan yang akan dihantar. Kemudian zalikuma mimma 'allamani rabbi. Jadi kalau dalam tafsir dia akan ceritalah di sini. Mereka tu akan tanya kepada Nabi Yusuf. Mereka akan tanya, ni apa ilmu apa ni? Ilmu apa yang kamu ada ni? Ilmu tilik ke? Kamu ni tukang tilik ke? Mereka akan tanya kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf akan jawab, bukan, aku ni bukan tukang tilik. Ni dia jawab ni. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Aku ni bukan tukang tilik. Aku ni adalah diajarkan oleh Tuhanku kepada aku. Itu dia dah sebut dah tu. Tuhanku. Di situ ada dakwah dah situ. Menyatakan bahawa Rabbi. Rabbi tu. Makna nak menyatakan bahawa Allah yang mengajar dia. Allah yang mengajar. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Inilah dia yang diajarkan. Ini bukan ilmu, bukan tukang tilik, aku bukan tukang tilik, tetapi ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku. Mimma 'allamani rabbi. Satu dah dakwah dia ke situ. Mana dia menyebutkan Tuhan. Kan? Kemudian lagi dia sebut, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Lagi satu dia sebut, sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak percaya kepada Allah. Aku tinggalkan agama kaum yang tidak percaya kepada Allah. Yang dia duduk hadapi sekarang ni lah. Maknanya orang-orang ataupun kaum yang ada di Mesir ketika itu, ataupun kaum yang ada pada masa itu di negeri dia sana, asal di Palestin, samalah. Mereka itu adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ini beriman, mereka ini menyembah berhala, mereka kalau di Mesir itu menyembah lembu, batu dan sebagainya kan. Ini aku dah tinggal. Aku tinggalkan. Aku nak katakan
Maknanya dia nak ajak kepada beriman kepada Allah yang satu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Nah, mereka ini tak beriman dengan Allah. Lagi sebut Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka ini Tak percaya pada hari akhirat. tak percaya kepada hari akhirat. Wa hum bil akhirah. Mereka di hari akhirat nanti adalah tergolong dalam orang-orang kafir. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka ni engkar. Wahum bil akhirati hum kafirun. Mereka ini tidak percaya kepada hari akhirat, hari kemudian. Wahum bil akhirah. Mereka ini dengan hari akhirat hum kafirun. Mereka kafir, mereka engkar, mereka tidak percaya. Jadi maksudnya di sini kita kata secara tak langsung Nabi Yusuf seolah-olah Nabi Yusuf kata aku ni makna aku ni beriman dengan Allah yang satu dan aku beriman dengan hari kemudian. Aku beriman dengan hari akhirat. Itu maksudnya. Jadi kita lihat di sini seolah-olah Nabi Yusuf ni dia tak menjawab tidak menjawab pun tidak menyatakan takbir mimpi kedua-dua pemuda tu tadi, kedua-dua pegawai istana tu tadi. Malah dia mengubah, Nabi Yusuf ni mengubah haluan percakapan dia ke mana? Iaitu ke arah memperlihatkan mukjizat. Mana dia mukjizat? Memperlihatkan mukjizat. Mana dia mukjizat tu yang dimaksudkan? Dia boleh tahu apa dia boleh tahu kan? Dia boleh tahu apa makanan yang akan dihidangkan di dalam penjara tu. Dia ke arah mukjizat, memperlihatkan mukjizat dan mengajak mentauhidkan Allah Itulah. Maknanya ayat yang mengatakan zalikuma mimma 'allamani rabbi, itu tauhid kepada Allah. Allah yang ajar aku ni. Allah yang ajar aku ilmu ni. Dan aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Jadi dia ubah haluan ke sana, iaitu ke arah memperlihatkan mukjizat dan mengajak mereka itu mentauhidkan Allah. Ini yang dikatakan dakwah fardiyah, mana dituju kepada mereka berdua, kepada Fatayan ni tadi, dua orang pemuda tadi. Kalau kita tengok jauhnya kita lihat dalam ayat 36-37 ni. Maknanya 36 tadi tentang menceritakan tentang mimpi mereka berdua, dan ayat 37 tidak dijawab oleh Nabi Yusuf, tapi dia mengubah haluan percakapan dia kepada memperlihatkan mukjizat dia, dan dia mengajak mereka kepada tauhid kepada Allah. Kemudian dan dalam dia katakan aku meninggalkan, inni taraka, sesungguhnya aku telah meninggalkan millah tu makna agama. Aku telah meninggalkan agama kaum, millata qaumin, agama kaum yang tidak percaya kepada Allah. Yang mana dimaksudkan di sini ialah orang di Palestin sana, itu asal tempat tinggal dia dulu, Yusuf, yang tidak percaya kepada Allah, dan orang Mesir itu pengikut Firaun yang menyembah berhala, menyembah matahari dan menyembah anak lembu. Jadi dalam ayat ini maknanya
Nabi Yusuf ni dia berlepas diri daripada mengikut agama mereka. Mana dia berlepas diri daripada mengikut agama mereka, iaitu terutama tu mana dua orang tu tadi. Mereka itu adalah beragama tidak beragama seperti mana yang dianut oleh Yusuf. Ini dia menyembah ni lah, menyembah berhala, menyembah batu apa tu. Sedangkan mereka ingkar akan hari kemudian. Bukan itu saja, mereka ingkar kepada hari kemudian. Mereka tak beriman kepada hari kemudian, al-akhirah. Iaitu tidak percaya akan adanya hari perbezaan dan pembalasan. Dan dia sambung lagi. Nabi Yusuf ni dia sambung lagi. Aku tinggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka ini tidak beriman kepada akhirat. Hum kafirun bil akhirati hum kafirun. Dia sambung lagi. Apa yang dia nak menyatakan di sini? Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Kalau tengok dalam ayat seterusnya selepas ayat tu, ayat 38 kan? Ya. Kalau itulah saya kata kena ada juga Quran dekat tu. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikut agama bapa-bapakku, mana datuk nenek moyangku, itu para nabi, itu Nabi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ikut agama mereka ini. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Lagi dia tegas kat sini. Tidak pernah kami menyekutukan Allah sedikit pun. Maka lana, tidak pernah kami an nusyrika, syirik, menyekutukan billahi min syai', menyekutukan Allah sedikit pun, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka lana, tidaklah bagi kami untuk syirik kepada Allah min syai'. Yang demikian itu, zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu adalah daripada kelebihan Allah atas kami dan atas sekalian manusia. Fadlillah alaina wa 'alan nas. Untuk kami dan untuk sekalian manusia. Walakinna aksarun nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Jadi maksudnya dia nak kata dia adalah menganut agama Islam lah. Itu agama Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Di sini kita nak tahu kenapa dia sebut, dia menyebutkan tentang menyebutkan dengan nama keturunan dia. Kenapa dia sebut nama keturunan dia? Keturunan dia lah ni. Ibrahim dan Ishaq. Yaqub ayah dia, Ishaq tok dia, Ibrahim tok nek dia. Kenapa? Kenapa dia disebut? Ni wahyu lah kan, tapi dia maknanya kenapa dia sebut begitu? Kenapa? Itu untuk menggemarkan kedua-dua pemuda itu, untuk menggemarkan kedua-dua pemuda itu kepada keimanan dan untuk mentauhidkan Allah serta menjauhkan kedua-duanya daripada syirik dan kesesatan. Itu nak menggemarkan kedua-dua pemuda tadi kepada beriman dan mentauhidkan Allah dan menjauhkan kedua-duanya daripada syirik. Sebab apa yang keadaan mereka pada masa itu, mereka ni syirik. Syirik lah. Buat sembah batu, sembah lembu, sembah mana yang selain daripada Allah. Ini maka syirik kepada Allah. Masa zaman tu Firaun tak mengaku Tuhan lagi ke Ustazah? Masa zaman ni Firaun tidak mengaku Tuhan lagi lah. Sebenarnya Firaun ni Nabi Musa saja kot maknanya Firaun ni nak ikutkan ramai Firaun, tapi Firaun yang pada zaman Nabi Musa yang difokuskan kan dalam Al-Quran kan. Sebenarnya Firaun, mana kalau raja Mesir ada je ramai.
Fir'aun lah. Zaman Nabi Musa tu, kalau kita pergi museum tu, ada dia sebut Ramses yang ke-26 ke apa. 26 bukan 5 Kan? Oh. Fir'aun pada zaman Nabi Musa tu. Jadi, mana kalau ada raja-raja sebelum dan selepas tu, mana Fir'aun lah, disebut Fir'aun lah raja bagi Mesir pada ketika itu. Kemudian apa dia? Dalam ini dia sebut. Kemudian barulah sampai kepada ayat 37. 30 tadi 38 dah. Okey, kita tengok huraian di dalam ayat 36 dia bagi dah makna, kemudian dia datangkan pula dengan ayat kita baca tadi. Ini kata dia bahasa penampilan. Kita tengok dalam huraian ni. Tiada siapa tahu bahawa Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan atas permintaan beliau sendiri kepada Tuhannya. Itu yang kita sebut tadi tu. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Tu doa Nabi Yusuf. Dia sendiri yang nak supaya dia dipenjarakan atas permintaan beliau sendiri kepada Tuhannya. Penjara baginya ialah lapangan rahmat yang luas berbanding dunia di luar penjara yang disempitkan oleh fitnah wanita pengadu domba. Kekuatan gelombang kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam terserlah daripada penampilan akhlaknya sepanjang berada di lokasi rahsia yang menyimpan manusia-manusia yang terburuk perangainya di Mesir. Hal inilah yang menjadikan penyebab dua orang banduan yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam telah mendekatinya bukan kerana ketampanannya, bahkan kerana kami melihat kamu. Tu yang kita sebut tadi, Muhsinin tu. Bahkan kami melihat kamu daripada kalangan orang yang sentiasa berbuat baik. Sebab apa? Yang mereka ini minta daripada Nabi Yusuf supaya takwilkan mimpi, sebab nampaknya Nabi Yusuf ni minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Itu maksud tu. Bahkan kerana kami melihat kamu daripada kalangan orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Ini ada komentar daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir, ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa apabila pendakwah melihat dalam diri seseorang pendosa, ini pendosa lah dua orang tu tadi, akan kecenderungan untuk berbuat baik, hendaklah pendakwah itu mendorongnya untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Pendosa ni, kedua orang ni, apa dia dosa dia? Apa dia dosa? Kenapa dia dipenjara? Kenapa di penjara? Takkan tak tahu di penjara je. Kalau Quran dia tak serta, tapi bila tengok tafsir ada. Mereka ni di penjara sebab mereka terlibat dengan komplot yang nak meracuni raja tu. Jadi mereka ini akan diberi upah yang sangat lumayan. Jadi mereka pun jadi nak lah. Bila mereka nak, dua-dua tu nak melakukan tu, nak meracuni. Yang jaga air tu pun dia nak racun, nak bubuh racun dalam air. Yang jaga makanan raja tu pun nak masukkan racun dalam makanan. Tetapi yang kerja tu bagi menghidangkan air untuk raja tu, dia akhirnya dia tarik diri, dia tak mau buat. Dia tak mau meracuni raja tu. Tapi bila sampai hari ni yang dirancangkan tu, yang nak letak racun ke dalam minuman raja tu, dia tak jadi masukkan kan. Jadi bila sampai hari tu, dia cakap kepada raja tu, bila raja nak minum, dia kata jangan minum, ada racun. Dia belok. Yang kawan yang nak bagi makan pun jangan makan makanan tu, ada racun. Dua-dua kata macam tu. Lepas tu
raja ni pun apa ni? Suruh yang apa ni, yang nak hidang minuman tu, okey. Kamu minum minuman ni. Dia minum. Sebab dia tak buah, dia minum. Sebab dia tak buah racun pun dalam minuman. Oh. Dia tarik balik, dia tak mau sama komplot tu, dia tak mau. Jadi dia minum tak ada apa-apa lah pada dia. Tapi bila raja suruh yang apa ni, yang duk bagi makan tu, suruh makan makanan tu, dia tak mau. Dia tak mau makan. Bila tak mau makan, raja kata, bagilah apa ni, nak buktikan, bagi makanan ni kepada binatang. Bagi makanan tu pada binatang tu pun mati. Mati. Allah. Itu sebab itulah kedua-dua tu dimasukkan penjara ke dalam penjara. Yang buat dengan Yusuf tu. Jadi semua ni adalah perancangan Allah. Kita tengok akan datang perancangan Allah yang akhirnya akan mengeluarkan Yusuf daripada penjara ni. Macam mana kejadiannya pula. Itulah disebabkan oleh yang yang apa ni, tukang bagi minum raja tu lah. Dialah yang akan menceritakan akhirnya nanti. Okey. Jadi akhlak bukanlah personality. Personality boleh dilakonkan atau dijelmakan dalam bentuk pakaian yang kemas dan menarik. Tetapi akhlak ialah pakaian sebenar seseorang. Perangai sebenar akan jelas kelihatan ketika seseorang itu ditimpa kesusahan. Akhlak ialah sesuatu yang akan nampak dengan mudah di hadapan mata kerana ialah aksi spontan seorang dan sikap itu sudah berdarah daging dengan sistem tubuhnya. Maka sebab itulah Dr. Vernon McNeeson menyatakan bahawa pembelajaran melalui apa yang dilihat di depan mata sendiri berkesan sebanyak 30% berbanding mendengar syarahan semata-mata. Berkesan sebanyak 30% berbanding dengan syarahan semata-mata. Okey. Itu bahasa penampilan. Jadi kita kata penampilan yang dimaksud sini penampilan Nabi Yusuf lah. Kita sebut dari Muhsinin tu. Bahasa senyuman pula. Senyuman yang ikhlas bukanlah boleh dibuat-buat. Ia tidak boleh datang kecuali dari hati yang jernih dan penuh sangka baik meskipun pada pendosa. Nabi Yusuf AS meraihkan kedatangan 2 orang mad'unya. Mad'unya tu orang yang didakwah. Kalau Nabi Yusuf telah dipanggil da'i, kan? Nabi Yusuf dipanggil sebagai da'i, pendakwah. Mad'u orang yang didakwah. Mad'u itu mana orang yang dakwah yang mahu meluahkan. Apa dia? Ingatkan madu itu tu. Mad'u tu ada koma tu kan? Mad'u. Ain lah tu. Da'i pendakwah. Da'i pendakwah. Mad'u ya orang yang didakwahkan. Yang mahu meluahkan masalah mereka kepada beliau. Nabi tidak sebaliknya melihat jam tangan dan berkata, maknanya dia layan lah maknanya. Nabi Yusuf ni layan mad'u dia. Maafkan saya, dia tak kata itu. Saya ada urusan peribadi sebentar. Nabi juga tidak sedikit pun terlintas dalam hati untuk berkata, aku dah cukup tertekan hidup di sini, kamu pula hadir untuk tambah masalahku. Nabi tidak memilih untuk menangguhkan pertemuan itu meskipun sedetik kerana beliau memahami bahawa Allah SWT yang sedang mengutuskan mereka kepadanya. Allah SWT pasti ada sebab dan hikmah atas setiap sesuatu yang berlaku. Itulah cerita tentang mereka menyampaikan cerita tentang mimpi mereka itu. Mana dia layan lah maknanya. Daripada tu makna dilihat dia melayani mereka lah dengan baik. Bahasa panggilan. Mana dia panggil mereka itu dengan apa? Mana semua ni ada dalam Al-Quran ni, bahasa yang digunakan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf telah bersemuka face to face dengan mad'unya. Bahasa pendakwah melalui pertemuan tidak formal lebih fasih daripada tulisan formal.
Nabi memanggil mereka dengan panggilan yang sangat empatik dan penuh kasih sayang. Itu dia panggil apa? Wahai sahabatku sepenjara. Ya sahibai sijni. Wahai sahabatku yang sepenjara. Yusuf alaihissalam tidak memanggil mereka wahai bukan muslim, wahai pembuat roti dan penghidang minuman diraja. Tak. Dia panggil dengan panggilan yang mesra tu, bahasa panggilan. Nabi Yusuf alaihissalam percaya kedua-dua mad'unya itu anugerah daripada Tuhannya. Benar, mad'u mungkin hanya datang sekali, namun hikmahnya boleh diketahui pada kemudian hari. Maka benarlah Allah kerana salah seorang daripada banduan inilah, ini yang saya sebut tadi tu, salah seorang daripada banduan inilah yang akan mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam daripada kemuncak kezaliman tirani menuju ke puncak kemuliaan. Dia ni akan menolong. Kita akan lihat nanti dalam cerita dia. Nabi Yusuf minta tolong dia lah, tapi dia lupa sampai berapa tahun lupa. Sampai berlaku, ada satu perkara berlaku bahawa dia cakap, Allah aku lupa. Sebenarnya Nabi Yusuf ni suruh aku cerita kat raja tu yang aku ni pandai takwil mimpi. Kita akan lihat dalam cerita yang akan datang. Bahasa bakat. Kebaikan hati Nabi Yusuf membawa dua orang banduan tadi mendatanginya untuk ditakbirkan mimpi mereka. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengecewakan mereka dengan upaya baginda yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentakwilkan mimpi itu dengan tepat. Bahkan beliau menyatakan kemampuannya lebih daripada itu. Itu kenyataan sedemikian, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kat mana ni? Kemampuan lebih daripada itu. Dia bagi tahu lebih pada itu. Apa dia? Tentang mana cerita itu? Itu yang dia cerita apa? Yang dia cerita dia boleh tahu makanan yang akan yang akan dihidangkan kepada banduan-banduan tu. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi sebaliknya untuk terus menarik perhatian mad'u kepada apa yang bakal baginda perkatakan selepas ini. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mahu mad'unya terasa bosan meskipun sedetik dalam bicaranya dan misinya mendekati mereka. Mukjizat inilah mukjizat Rasul yang bersesuaian dengan zaman manusia Mesir kuno yang begitu mempercayai ramalan-ramalan masa depan berdasarkan mimpi-mimpi. Dr. Amru Khalid, dia ada kat situ tu, menyatakan inilah model pendakwah yang tahu bahawa bakat yang Tuhan berikan kepadanya bukanlah untuk didiamkan atau digunakan untuk mencipta pengaruh peribadi, bahkan mesti dimanfaatkan demi mengembalikan manusia kepada Tuhan. Mana dia gunalah. Mana Nabi Yusuf ni guna sepenuhnya bakat yang Allah bagi pada dia. Bakat dia mendakwahkan, dakwahkan manusia kepada mempercayai Tuhan yang satu. Mengetuk pintu tauhid. Mengetuk pintu tauhid. Andai ada seorang wanita berkulit putih tiba-tiba mendekati anda, lantas bertanya, bolehkah saudari terangkan kepada saya kenapa saudari pakai tudung kepala ni? Sudah. Kan nak jawab begini, maaf, saya hanya ada masa 5 minit saja. Saya perlu bergegas menaiki kapal terbang sebentar lagi. Tu kan? Yusuf dia tak kata gitu. Yusuf dia bawa contoh dulu kan. Menarik perhatian mereka tentang mukjizat yang Allah bagi kat dia. Kawan ni, saya hanya ada 5 minit je. Saya perlu bergegas naik kapal terbang sebentar lagi. Apakah agaknya apa yang anda akan katakan kepada wanita bukan Muslim ini? Tuhan mendatangkan kepada anda
dan tidak kepada orang lain. Adakah anda akan menyampaikan syarahan agama kepadanya? So kita jawab. Kalau saya ambil nombor WhatsApp nanti saya beritahu kemudian. Yalah sikit kan daripada cakap macam tu kan. Cakap kata kemudian saya hantar WhatsApp. Nabi Yusuf alaihissalam bijaksana dalam mendekati mad'u baginda. Nabi Yusuf bijaksana dalam mendekati mad'u baginda. Suatu yang menyebabkan mad'u baginda mau memberikan perhatian lebih lama kepada Nabi Yusuf alaihissalam tanpa perlu Nabi memintanya. Atau mengungkapkan, beri saya 10 minit, saya akan terangkan apa yang anda perlukan. Mesti dilakukan. Maknanya kalau kata begini pun nasabah ya kan, beri saya 10 minit, saya akan ungkapkan, terangkan apa yang anda perlukan. Tak apa juga. Ni pakai nak belah ya, mana boleh kan. Tak manis. Kebijaksanaan Nabi lebih terserlah apabila baginda mencipta kejutan mengenai kewujudan Tuhan dengan sesuatu yang mudah difahami dan dekat dengan mad'u. Bagaimana caranya? Itu dengan cara makanan yang dalam perjalanan menuju ke sel penjara mereka, kan? Dia cakap kata dia tahu tu makanan yang akan dihidangkan nanti. Tidak disampaikan kepada kamu bodoh, itulah ayat Quran tadi tu. Makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu ialah sebahagian daripada apa yang telah diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Okey. Soalan wajib angguk. Mengemukakan soalan-soalan yang logik adalah antara kaedah penting dalam memasukkan tauhid ke dalam jiwa pendosa. Soalan-soalan yang tidak perlu memaksa mad'u untuk memberi jawapan. Memadai dia sendiri kelihatan tiada pilihan kecuali terpaksa membuat anggukan akor kerana hatinya tidak mampu lagi menafikannya. Ini seolah macam kesimpulan daripada apa yang Nabi Yusuf sebut tadilah dalam 2 ayat tadi tu. Seolah-olah macam mereka ni macam boleh faham lah. Jadi dia berkata ya sahibai sijni. Terus arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dia nak kunci lah kat sini. Wahai kedua temanku yang sepenjara. Masih dia gunakan laras bahasa yang baik, bahasa panggilan yang baik. Wahai kedua-dua temanku yang sepenjara, manakah yang lebih baik? Arbabun mutafarriqun, manakah yang lebih baik? Arbabun, yang pertama tu adakah? Anta arbab. Arbab ni jamak daripada Rabb. Kalau Rabbun satu jarab kan. Kalau arbab itu jamak plural kepada Rabb. Adakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam? Arbabun mutafarriqun. Tuhan yang macam-macam tu. Itu batu ke, lembu ke, apa pokok ke, apa sembahan kamu tu. Arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang bermacam tu, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam tu, ataukah mana yang lebih baik? Ataukah amillahul wahidul qahar, atau Allah yang Maha Esa, al-Wahid, al-Qahar, lagi Maha Perkasa? Dia macam tak boleh nak ni, angguk ajalah. Mana? Tentulah mana Tuhan yang satu itu. Amillahul wahidul qahar. Adakah ada dakwah melalui interaksi dua hala yang lebih baik daripada dakwah yang ini? Kadang-kadang sesuatu mesej yang baik itu lebih cepat menyentuh emosi mad'u
apabila ia disampaikan dalam bentuk soalan. Ini kan disampaikan dalam bentuk soalan. Tuhan yang bermacam-macam tu, manakah yang lebih baik? Tuhan yang bermacam-macam atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Jadi maknanya bahasa yang dia bawa tu akan menyentuh emosi mad'u apabila disampaikan dengan bentuk soalan. Bukannya jawapan langsung. Beri ruang kepada mad'u berfikir. Beri ruang kepada mad'u untuk berfikir sendiri. Janganlah semuanya disuap. Kalau semuanya disuap. Apa masalah sebenar mad'u? Apa masalah sebenar? Apa ni? Yang didakwahkan tu, apa masalah mereka? Dalam kaedah mendengar yang empati, Dr. Stephen Covey tadi tu menegaskan agar jangan mendengar untuk cepat-cepat memberikan respon. Berikan masa yang secukupnya untuk berbual-bual terlebih dahulu supaya kita mendengar untuk memahami masalah sebenar berbanding masalah terbitan yang terzahir di mulut. Ya sahibai sijni Ya amma ahadukuma. Yang ni. Ini. Inilah dia jawapan. Bila kita sampai kepada ayat 41 daripada ayat 36-37 tadi, ni dia baru jawapan dia duduk kat sini. Tadi Nabi Yusuf bawa kona kot lain tu. Kona cerita tentang Allah bagi pada dia apa ni ilmu mentakwil mentakwil Makanan yang akan dihidangkan. bawa makanan tu yang dia tahu makanan tu apa jenis apa semua. Di sini baru dia nak bagi tahu. Ya sahibai, lagi masih menggunakan mana bahasa yang lembut lah. Itu bahasa panggilan tu. Wahai kedua-dua temanku di dalam penjara. Ya sahibai sijni. Ni baru dia nak takbir mimpi. Takbir mimpi pertama, takbir mimpi yang dia mimpi apa? Dia memerah anggur. Ini takbir dia. Dan yang kedua ialah takbir mimpi yang Burung makan kat kepala. Burung makan kat atas kepala. Ada letak roti, ada dikatakan 3 bakul roti kalau letak atas kepala, burung datang sambak makan. Okey, amma ahaduhuma, wahai kedua-dua temanku di dalam penjara. Adapun salah seorang antara kamu berdua, amma ahadukuma, adapun ahadu salah seorang, kuma antara kamu berdua akan terus memberi minuman. Ni. Fayasqi rabbahu khamra, akan terus memberi minum. Yasqi memberi minum tuannya dengan khamar. Yasqi itu beri minum kepada tuannya, rabbahu, tuannya. Ini bukan Tuhan tu, rabbah tu tuan dia, rabbahu. Tuan. Raja dia lah. Dia beri minum. Dia maknanya dia lepas ni akan dikeluar penjara, dia ambil kerja balik, ambil kerja semula balik sebagai pemberi minum kepada pelayan. Wa ammal akharu, dan yang seorang lagi tu, adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, fayuslabu. Salib. Ada perkataan dia, salaba, yuslabu, akan disalib. Disalib. Fata'akulu tair, akala ya'kulu, dan burung akan makan. Kita belajar kan, akala dalam bahasa Arab. At-tair pun kita tahu dah, tairan ababil. Jadi burung akan memakan ta'kulu tair min ra'sihi, sebahagian daripada kepala dia. Kak Wiza. Makan roti, makan kepala, patuk kepala. Ngantuk ah. Ni berat sikit ni. Nu pantai kat belakang tu. Ngantuk tu, nu pantai belakang Kak Wiza. Laut. Fata'kulu tairu min ra'sih. Maknanya burung tu akan patuk kepala dia lah. Bukan patuk roti, patuk kepala dia.
Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Maknanya lalu burung memakan sebahagian daripada kepalanya. Maka qudiyal amru, apa dia disebut di situ, qudiyal amru, Allazi sudah menjadi keputusan perkara itu yang kamu berdua minta fatwa kepadaku. Sudah menjadi keputusan lah di mana qudiyal amru tu maknanya sudah menjadi keputusan perkara itu, allazi fihi tastaftiyan, yang kamu berdua minta fatwa daripadaku, minta takbir mimpi daripadaku, kata Yusuf. Perhatian Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya meraihkan soalan mad'u baginda. Ni mana kat sini bahawa dia raikan persoalan apa ni, mad'u dia, makna orang yang didakwah tu. Mana hanya selepas 4 kenyataan baginda yang bermesejkan tauhid baginda. Sebelum ni kan ada 4 kenyataan baginda yang bermesejkan tauhid baginda. Nabi Yusuf memahami apakah masalah sebenar mad'u, apakah masalah sebenar orang yang didakwah tu. Terus mentakwil mimpi tanpa mengetuk pintu tauhid bererti membiarkan mad'u mengagumi batang tubuh Nabi Yusuf alaihissalam dan bukan penciptanya. Jadi maksudnya di sini dia kata, kalau dia terus takwil mimpi itu, bagi tahu terus tadi setelah mereka bertanya, mana tentulah apa ni, dia kagum dengan Nabi Yusuf je lah tu. Terus kalau terus mentakwil mimpi tanpa mengetuk pintu tauhid, mana tak cerita dulu tentang Allah SWT, tentang apa dia meninggalkan agama semua tu, agama tu nenek dia, apa ni, agama yang apa ni, dia mengikut agama tu nenek dia. Jadi maknanya tanpa mengetuk pintu tauhid berarti membiarkan mad'u mengagumi batang tubuh Nabi Yusuf. Mana membiarkan apa ni, mad'u dia tu kagum kepada Nabi Yusuf je lah, tu lah dapat, dan bukannya penciptanya, dan bukannya kepada Allah pencipta Nabi. Masya Allah, tu dia tu. Jauh perjalanan dia. Terus mentakwil mimpi dan mengemudiankan mesej. Terus mentakwil mimpi dan mengemudiankan mesej tauhid berarti membuka risiko untuk mad'u lari lebih awal tanpa sempat mereka memberikan perhatian kepada masalah sebenar. Jadi masalah sebenarnya mad'u ni ialah sebab dia tidak mentauhidkan Allah. Beriman, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kemudian. Masalah dia. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh apa ni, mengetuk pintu ni, mengetuk pintu hati mad'u dulu dengan menyatakan tauhid. Itu arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahhar. Suatu ayat yang sangat mantap kat situ. Okey. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Ingat apa dia tu. Jangan terlalu berharap. Tidak ada suatu ayat pun yang menyatakan kedua-dua banduan yang didekati oleh Nabi Yusuf AS ini memeluk Islam. Inilah. Okay. Tak ada satu ayat pun yang menyatakan kedua-dua banduan yang didekati oleh Nabi Yusuf ini memeluk Islam. Bukankah Nabi Yusuf AS sudah melakukan yang terbaik dalam seruan ini? Inilah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah. Tadi kan? Dakwah yang terus kepada seseorang. Hakikat yang mesti diterima oleh para pendakwah. Kita ni pendakwah ni sebenarnya. Bila kita ada ilmu, walau sikit pun kita sampaikan. Maknanya kita berdakwah tu. Sehebat mana pun kita, sehebat mana pun pendekatan kita, yang menentukan perubahan hati mad'u ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Jangan masuk wilayah Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, kita baca lagi sikit. Kita mungkin menyangka kisah Nabi Yusuf hanya sekadar kisah yang indah dari sudut sastra dan linguistik, penuh pedoman terbaik dan inspirasi idea bagi menghasilkan film, teater, novel atau penulisan kreatif yang diminati oleh orang ramai. Allahu Akbar. Nak dengar azan dulu Dah tutup lah. Tutup dah. Namun kita jangan lupa tiada babak yang dipaparkan, diperincikan atau ditiadakan dalam surah Yusuf, melainkan ia benar-benar mempunyai tujuan yang khusus. Dalam setiap babak surah Yusuf tiada yang sia-sia atau sekadar penyeri cerita, bahkan setiap babak menjadi keperluan kritikal buat baginda dan para sahabat di Makkah semasa surah ini diturunkan. Maksudnya sebab Al-Quran ini adalah diturunkan di Mekah tu, mana kepada masyarakat Mekah lah ketika itu. Tiada babak sekadar bersifat nilai tambah sebagai perumpamaan. Setiap babak ialah obat yang berbeza-beza bagi pelbagai sakit badan yang menimpa para sahabat kerana letihnya mereka bekerja dan berlari demi agama. Jadi sebab kita faham bahawasanya cerita-cerita yang Allah cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang Allah nak ceritakan kepada Nabi kita. Kalau dari sini nak menyatakan tentang bagaimana Yusuf seorang Nabi menempuh berbagai penderitaan di dalam dakwah dia kan, sampai akhirnya alhamdulillah dia berjaya lah. Lagi cerita Nabi Yusuf lagi, cerita surah Yusuf lagi ni. Surah Yusuf. Nabi Yusuf AS bijak melogikkan tauhid. Baca lagi kan? Itu buku apa? Itu sambung bukan kot lah. Sambung Ustazah, Okey, dia ada kata apa? tadi kan, dia kata hanya selepas 4 kenyataan tu yang bermesejkan Saya ingat nak suruh buat ni. Buat kajian lah, mana dia 4 tu maksud dia. Mana dia itu 4? 4 tu dia. Yang ada mana tadi ada 2 je kan, tidak mentauhidkan Allah dan tidak percaya kepada hari kemudian. Apa tadi? Muka surah apa? Muka surat 71. Perenggan akhir tu. Perhatikan Nabi Yusuf akhirnya meraihkan persoalan mad'u baginda itu hanya selepas 4 kenyataan baginda yang bermesejkan tauhid baginda. Muka surat 71 perenggan akhir. Kita nak cari mana dia 4 tu. Itu dia. 4 kata dah jumpa yang mana? Yang tadi tu dia kata tidak mentauhidkan Allah tu. Dia, wahai temanku yang sepenjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam atau yang Allah Maha Esa? Itu satu kan? Itu yang dalam surah Yusuf ayat 39 tu satu. Empat kenyataan baginda yang bermesejkan tauhid. 4 kenyataan baginda yang bermesejkan tauhid ni. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Maknanya kan saya Ayat yang 37 Ustazah. maknanya bila seolah dua orang tadi mempersoalkan kepada Yusuf, pada Nabi Yusuf, macam mana kamu boleh tahu ni, kamu ni belajar ilmu apa? Ilmu takwil, ilmu ni kah? Yang cakap pasal makanan tu kan? Ini zalikuma mimma 'allamani rabbi. Anak Tuhanku yang ajar.
Tuhan yang mengajar. Oh, Tuhan yang mengajar dia tentang makanan yang akan datang. Satu lagi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku dah tinggalkan Oh, dah agama tinggalkan. mereka yang tidak beriman dengan Allah. Makna aku ni beriman dengan Allah yang satu. Dua kan? Ya, ya, betul. Itulah. Tuhan mengajar. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Meninggalkan dan akhirat. Mereka meninggalkan agama La kaum yu'minuna billah wa yang tidak hum bil beriman dengan akhirah. Allah. Yang- Dan meninggalkan mereka yang tidak percaya kepada akhirat. Wa hum bil akhirati hum kafirun. 4 kenyataan. Okey, lagi? Okey, satu. Boleh faham tak tu? Saya bimbang juga sebab saya pun orang kata apa? Terrangkak-rangkak. Tapi alhamdulillah lah maknanya boleh faham kan? Saya boleh faham tak? Kalau sebelum ni baca makna dia tak tahu dia punya tak menusuk hati. Sekarang ni rasa baru menusuk lah tila ayat ni. Ayat 36 sampai 41 ni. Masya Allah. Saya pun maknanya sebelum ni duk baca gitu ya, tapi bila dah Ingat kenal macam cerita kena je kan? tengok betul-betul, tengok tafsir sana, tengok tafsir sini kan, barulah rasa lah macam duk bayang, macam hidup sama-sama apa ni dengan Nabi Yusuf dengan dua orang yang dalam penjara tu. Yang ni sikit je dia punya ni kan. Yang apa ni? Yang ke-14 ni. Yang ke-14 ni sikit je dia punya ni. 14? Yalah yang ke-14 ni. Surah Yusuf. Sikit je tu. Itulah. Boleh lah kot. Boleh tak? Kita baca sikit lah. Boleh. Akan datang kita nak baca surah Al-Kahfi pula. Boleh. Okey, kita tengok orang lain macam mana? Ngantuk letih Ni Kak Puah ni mana ni? Asyik tunjuk kipas langsir macam mana dia? Tidur Awak tak? tak tengok betul ya? Ingat tu tidur ke? Kena baringkan. Kita nak Nabi Yusuf AS bijak melogikkan tauhid. Kita tengok macam mana ni. Melogikkan tauhid. Ini orang yang menyumbang artikel pada ustaz ni lah. Itu Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim bin Syarah UIE. Nota kelas tafsir Rabu. Kebijaksanaan Nabi Yusuf mempromosikan agama tauhid kepada dua teman sepenjara. Hanya sambung start tadi je lah kan, maknanya menjelaskan mungkin penjelasan lebih daripada tadi lah. Sukar sekali berurusan di pejabat itu. Bagi suatu permohonan saja terpaksa menapak jauh, naik turun tangga, mendapat kelulusan pelbagai pihak. Semua pihak ada portfolio yang mahu menempel bahagian atas satu permohonan yang dibuat. Alangkah baik jika semua portfolio atau permohonan diletakkan di bawah satu payung saja dan jabatan yang satu itu menguruskan segalanya. Bukankah mudah begitu jika ditanya antara mahu menyelesaikan sesuatu urusan secara susah dengan menempuhi banyak peringkat atau cuma bertemu satu pihak saja? Sudah pasti manusia yang sehat akalnya akan memilih kerja yang mudah dan cepat dengan bertumpu hanya kepada satu pihak yang menguruskan segalanya. Perhatikan betapa bijaknya Nabi Yusuf melogikkan konsep tauhid kepada kedua orang teman sepenjaranya, teman sepenjara
Kita sama teman seperjuangan. Nabi Yusuf ada teman sepenjara. Teman sepenjara. Ya, ayat ni kita jumpa lagi. Baik. Ayat yang tadi. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahid qahar. Ini ayat ni yang kita menguncikan, mana tak boleh nak cakap apa dah. Mesti terima punya lah. Wahai dua orang teman sepenjaraku, adakah memuja dan menyembah Tuhan yang ramai, lagi bercerai-cerai, mutafarriqun, mana bercerai-berai, bukankah yang lebih baik, atau menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa? Kan? Kemudian ayat ni, ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah, hanyalah nama yang kamu namakannya. Ini huraian lagi tambah kepada pada ayat yang di atas. Ayat 40 ni. Apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah hanyalah nama yang kamu namakannya. Kamu dan datuk nenek kamu. Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Sebenarnya, hukum yang menentukan amal ibadat hanyalah bagi Allah. Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Cara Nabi Yusuf memudahkan kefahaman tauhid sangat bertepatan dengan makna ayat kedua surah Al-Ikhlas. Itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ni mana dia menjelaskan ni, apa yang kamu sembah selain daripada Allah tu hanyalah nama yang kamu menamakannya, dan juga datuk nenek kamu yang menamakannya, yang mana Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Maknanya nak katakan ringkas dia, maknanya samalah seperti kita dalam suratul Ikhlas, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah yang menjadi tumpuan, Allahus samad, tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Selain hal itu, dakwaan banyak Tuhan di alam ini bakal merosakkan kestabilan alam, kerana sudah pasti setiap Tuhan akan angkuh memperlihatkan kuasanya. Itu sebab Allah kata dalam satu ayat, "Lau kana fihi ma alihatun illallah", kalau di langit bumi ni ada Tuhan lain lagi selain pada Allah, nescaya la fasadata, nescaya akan rosak binasalah langit dan bumi. Dengan itu alam akan musnah akibat pertembungan serta persaingan antara mereka. Misalkan ramai Tuhan, jika semua jabatan mempunyai ramai ketua, sudah pasti keterlaluan yang maha dahsyat akan berlaku. Logik sekali firman Allah SWT ini. Mattakhadallahu min waladin. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak. Mattakhadallahu min waladin. Kita jumpa dalam Al-Quran, ittakhaza, mana Allah tidak mempunyai anak. Mattakhadallahu min waladin. Mattakhadallahu min waladin. Allah tidak mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan dia tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersama dia. Tak ada Tuhan lain sama dia. Maka nama ma'ahu ilah, tak ada Tuhan lain bersama-samanya. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentulah setiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakan olehnya dengan bersendirian. Dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Berlawan pula kan? Banyak Tuhan. Okey, Maha Suci Allah. Izan la zahaba kullu bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Maha Suci Allah. Subhanallah amma yasifun. Mana Maha Suci Allah? Maha Suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh mereka. Amma yasifun, daripada apa yang disifatkan oleh mereka. Siapa mereka? Iaitu orang-orang yang musyrik. Mensifatkan Allah ada Allah yang lain selain daripada Allah. Mungkin ada pula segelintir penyembah berhala berkata, Anda silap, kami tidak menyembah batu, kaku atau patung kosong. Sebaliknya kami menyembah wakil kepada Tuhan sebenar. Inilah masalah yang selalu disebut. Sekarang macam ni jawapan apa?
Hanya wakil kerana kita tidak boleh terus sampai kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Oh, dia kata sebab tu kenal wakil, kita tak boleh terus sampai kepada Allah yang Maha Tinggi. Wakil Tuhan ini juga membantu kita agar lebih fokus pada bayangan Tuhan kerana mata kita mesti melihat sesuatu baru boleh mempercayainya. Jika ini logik mereka, maka hujah Nabi Yusuf dalam ayat 40 surah Yusuf sudah menjawabnya. Mana mungkin anda berkata patung atau batu itu wakil Tuhan? Ini kita pun boleh ambil sebagai hujah kepada kita lah. Kita fahamlah betul. Mana mungkin anda berkata patung itu wakil Tuhan? Siapa berikan mereka tauliah atau wasikah? Lemah sungguh Tuhan yang sebenar jika sifatnya diserah bulat-bulat kepada wakilnya di bumi untuk dibentuk. Jika wakilnya berbangsa India, maka wajah Tuhan menjadi seakan-akan wajah orang India. Jika wakilnya bermata sepet atau berperut buncit, maka begitulah gambaran rupa Tuhan sebenar-benar boleh jadi Tuhan sebenar, jauh lebih cantik dan anggun. Jika itu yang berlaku, pastinya Tuhan sebenar sangat lemah kerana tidak mampu menggambarkan keagungannya yang sebenar. Kerana wakilnya bodoh, tak pandai melukis. Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam daripada persamaan dengan makhluk. Kerana cantik itu terlalu subjektif pada mata yang memandang. Mata ini nampak objek, pujaannya cantik, tetapi mata itu pula memandangnya sekadar objek biasa yang tidak cantik. Sebab kata pepatah Inggeris, beauty is in the eye of the beholder, not God. Wajah Tuhan boleh digambarkan dalam berbagai rupa, pastinya nama Tuhan akan cacat kerana dia cantik pada mata setengah orang dan bodoh pada mata setengah yang lain. Saya tak mahu Tuhan yang subjektif cantiknya. Saya mahu Tuhan sembahan saya mutlak cantiknya, mengatasi segalanya di alam ini. Oleh itu wajah Tuhan tidak boleh dilukis atau digambarkan oleh tangan manusia yang buta. Benar sekali firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini dalam tauhid kita kan. Dalam tauhid apa ni? Dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu yang sebanding dengan zat-zat. Allah wujud baidah baqo mukhalafatuhu lil hawadith. Karena dia tak sama dengan, tak sebanding dengan makhluk. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Dalam Asy-Syu'ara ayat 11. Lihat betapa teguhnya para Nabi alaihissalam yang giat memperjuangkan tauhid. Malang sekali setengah orang Melayu yang mau kacap tampan setara Nabi Yusuf tapi masih bertuhankan nafsu dan kelabu kacamata akidahnya dengan berbagai-bagai syirik, khurafat dan takhayul. Ya Allah, bukalah akidah serta tauhid kami padamu sebagaimana teguhnya akar tauhid Nabi Yusuf alaihissalam. Mengenali dengan lebih mendalam seorang Yusuf alaihissalam ialah mengenali dengan lebih mendalam seorang kita. Kita pernah dibuang, Yusuf juga begitu. Kita pernah dikhianati oleh ahli keluarga atau sanak saudara, Yusuf juga begitu. Kita pernah difitnah sehingga tak ada ruang untuk kita memberi penjelasan, Yusuf juga begitu. Kita pernah dipijak, dihina dan dimanipulasi, Yusuf juga begitu. Kita pernah terpenjara menjadi bandar, hamba atau seorang yang tak ada pilihan sehingga diluah mati anak, ditelan mati bapa. Yusuf juga begitu. Siapapun kita harus tahu bahawa kita tak bertawaran. Yusuf pernah melalui apa yang kita lalui, seperti apapun dia. Ini bagi semangatlah dekat orang-orang yang biasa sembah atau apa Yusuf. Bacalah cerita Yusuf, ambillah tauladan daripada cerita Nabi Yusuf. InsyaAllah akan datang Surah Kahfi. Kahfi.
Kahfi. Suratul Kahfi. Dan sekarang pun di dalam TV Syahri itu sedang mula menceritakan tentang surah Kahfi. Setiap hari Rabu, Betul. Cubalah kita cuba ikuti kuliah dia, sambil mungkin kita boleh tambah insya-Allah dalam apa ni, dalam beberapa surat yang akan kita baca nanti mengenai surah Kahfi. Kahfi ni akan sampai muka surat berapa dia? Surat 86 kan? Ya. Itu suratul Anbiya. Okey, ada apa kita nak share? Ada apa yang kita nak share? Ada benda baru yang kita nak share? Bagilah. Share lah. Apa yang ada cerita ke, ada apa? Nampak siapa nak jadi da'i? Apa dia tadi? Siapa tanya tadi? Siapa cakap tadi tu? Siapa yang cakap tadi tu? Siapa Apa nak nak- jadi Tak ada cerita sebab tak keluar rumah. Amboi. Cerita lah alam rumah. Nampaknya kita ni nak terus sampai bila ni? Keadaan macam ni tak boleh. Kata bulan 10 nak buka ni, dah bulan 10 dah nah. Itulah. Boleh pergi surau mengajak pengajian, kelas pengajian. Pengajian kata kat masjid nak mula bulan 11. Oh, Nak mula bulan 11. Dia orang dah telefon hari tu. Kita nak bagi jadual lah. Tapi hari Sabtu je. Allahu Sabtu je. Akbar. Sebulan sekali lah kot. Kalau gilik-gilik Ustazah ni. Semakin kurang. Ustazah, ada tak yang Sungai Merap kontak Ustazah? Ada jugalah. Tapi saya kata mula bulan 11 agak lah. Dia nak kuliah duha hari Ahad. Ahad. Dia kata duha, waktu duha. Oh, dia tak buat lah. Dah petang dah. Tak buat lah. Itulah. Kita Sabtu Ahad tu, Allahu Akbar. Waktu tu lah Boleh. ramai rumah. Kalau hari Ahad tu lagi lah. Lah kan kita nak pergi kenduri apa ke. Anak cucu main rumah ke no? Itulah. Kalau ni, kalau dia orang telefon kat Fat cakap gitulah kalau boleh. Hari lain pada Ahad lah. Itu saya kata kalau buat hari lain pada Ahad, kita buatlah online dulu sekarang pun boleh sambung 114 surah tu. Cakap dengan dia orang. So saya kata gitulah, saya kata tak apa, link nanti saya boleh provide link satu. Cari orang dia. Lepas tu dia kata lah dia pun ni tahu ke nak sambung-sambung, tak apa kita cubalah dulu. Tapi Ustazah free hari apa? Itulah kalau hari Isnin insyirah kan. Pagi. Isnin, Selasa, Rabu. Tu ada Selasa, Rabu kosong. Khamis ni lah kita ni. Khamis. Maksudnya pukul 3 lah Ustazah kot no? Petang. Kalau lah. Kalau dia orang nak lah. Kan saya macam cuba tengok pukul 3 petang. Kita buat online. Kita pun boleh masuk ke grup kita ni? Atau 14 kan? Kita duk baca surah yang keberapa dah tahu. Tak ingat lah. Hari tu last kali surah apa Cik Timah? Tak ingat lah. Al-Anfal ke? Azab. Surah apa? Al-Azab ke? Al-Azab ke? Tak ada. Nah saya check nah. Dekat. Saya buku ada. Tolong cek dah. Surah, kalau buku saya surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Yang keberapa? Surah yang keberapa? Surah yang keberapa? 28. Mungkin lah. Qasas. Tak tulis sekali. Al-Ankabut belum ke no? Ankabut dah.
Dah. Awak Ankabut dah. Awak bersih buku saya. Surah yang berapa lah? Alah, hai ni mesti tak mai kot tu sana tengok web semua. Sempat tak main kot. Mungkinlah kot. Hmm. Cik Timah tak ada buku kat situ. Sekejap. Dia kata Ankabut. Ankabut dan labah-labah ada ke? Buku saya bersih, tak ada something apa pun. Buku Cik Timah hilang lah. Cik Timah cuti buku hilang no. Mana Cik Timah kan? Simpan elok Ustazah buku langsung hilang. Konon simpan terus. Terus. Dia hilang dalam simpanan. Tak jumpa ah? Duk belakang pungkak je apa. Pah. Ada siapa di rumah tu? Tak ada cucu kan? Relax ya, tak ada cucu mai ya. Dari Pah. Kak Pah. Hilang dah Kak Pah pun. Dah Cik Timah. Mana? Ya. Surah yang ke berapa? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ni tak tulis pula hari bulan. Ha. Sebab yang sajadah sudah kan? Bulan 3 2020. Muka surat berapa makcik? Yang 1. Sajadah Muka surat? 1. Apa satu? 71. Sajadah. Lamanya saya tak ada. Masya Allah. Di mana? Last Al-Qasas. Mana Ar-Rum, Al-Luqman, As-Sajadah sudah. Patut Al-Ahzab. Ahzab apa? Ya. Kita Al-Ahzab. bulan 3 2020. Satu lah tu. Apa tu kawit lah. Kawit kan? Yalah bulan 3 2020 kan mula. Oh ni saya Ahzab lah. tak habis ke? Patut sambung ayat 15. Ahzab lah. Ahzab. Dah baca lah. Tahu. Ahzab tak saya tak tulis tarikh. Buat mula lah. Yang sajadah ni akan sambung ayat 15. Oh, okey. Sajadah lah. Sajadah. Okey. InsyaAllah. Okay, nanti saya tanya dia apa. Maknanya kita buat petang pukul 3. Pukul 3. Petang Atau pukul 3. ikut selesa mereka lah. Kan? Tapi pagi-pagi memang tak selesa lah. Saya pagi ada kelas pula dah penuh. Itulah. Mana petang pukul 3. Okay, saya tanya dia apa. Okay, boleh, Siapa dia duduk hubung? Siapa dia? Azizah. Azizah. Okey. Okay, insyaAllah. Dan saya beritahu nantilah insyaAllah. Okeylah semua. Kita tak baca doa penutup. Doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba tasbih kifarah je lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Ustazah. Sama Terima kasih Ustazah. Khair. sama mengantuk ah. Tak Tenang eh. dah. Mengajar. Dah tegur hilang. Ya memang waktu tidur petang Ustazah. Ya ni tak reti nak bagi orang tak mengantuk, tak reti lah nak buat kelakar apa tak reti. Kalau Ustazah Ya. salahan kalau tidur